اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 20, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kullama zakaraka zakirun kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikra ghafilun. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Ni kalau dulu-dulu biasanya dia baca selepas daripada semai subuh. Selepas baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Pun baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini hak biasanya lepas semayang fardu subuh biasanya. Kemudian hak kita baca lepasnya pegangan kita tu, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya Allah, tiada yang boleh menegah akan barang yang engkau beri, ya Allah, dan tidak ada boleh beri akan barang yang engkau tegah. Mana kau ada rezeki, rezekilah. Tidak ada yang boleh sekat. Kalau bukan rezekilah. Tak ada orang boleh tolong beri. Itu pegangan kita lah. Kemudian kita berusaha betul benar lah. Itu syariat. Kita berusaha sungguh-sungguh. Itu syariat. Yang mana kadang-kadang adat kata kok tak ada rezeki. Adat katanya. Tiba-tiba boleh ke kita rezeki daripada Allah tu? Tak ada boleh sekat. Memang boleh kita dah adat katanya. Memang selangkah dah kita kata dah. Memang adat hak kita dah. Tiba-tiba tak boleh. Mana apa tu? Bukan rezeki kita, tu pegangan. Usaha molek-molek. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada boleh menolak bagi barang yang kau qadakkan. Apa yang Allah qadakkan, tidak ada yang boleh menolak. Tidak ada yang boleh menolak akan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Qada Allah mustahil berubah sama sekali. Sama telah qada Allah nak diubah, itu mustahil sama sekali. Qada Allah boleh, ada orang yang boleh mengubah qada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun daripada kurang baik kepada baik, daripada kurang berjaya pada berjaya, itulah qada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah qada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada kurang baik jadi baik, itulah qada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi qada Allah ni benda gaib. Qada Allah benda gaib. Apa yang berlaku pada kita, kurang kepada baik, baik pada kurang, itulah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang boleh menolak akan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa supaya kita dilepaskan daripada qada yang buruk. Doa kita diperkenankan dan kita tak kena qada yang buruk. Itulah qada Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Allah mengqadakkan kita berdoa, Allah mengqadakkan doa kita diperkenankan, Allah mengqadakkan kita lepas daripada kena musibah contohnya. Bukan doa kita yang merubah qada Allah. Doa kita itulah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa itu adalah syariat. Kita berdoa itu adalah syariat. Kalau kita berdoa macam nak kunuk tu, minta berlindung tu. Waqini syarra ma qadai. Lindungi akan daku akan kejahatan yang kau qadakan, biar tak kena. Itu qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kita berdoa tak kena qada buruk kepada kita. Tak kena qada buruk, itulah qada Allah pada azal. Qada Allah pada azal mustahil berubah sama sekali, dan tidak ada orang yang boleh menolak akan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan. Wala radda lima qadaita wala yanfa'u zajjad min kajjad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kullama wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Sallallahu wa sallama. Dia gitu. Fi'il amar sama fi'il amar, fi'il madhi sama fi'il madhi lah. Salli, barik, wa sallim. Salla, baraka, wa sallama. Pada ni. Sini Allahumma salli wa sallim di hujung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam ala. Tapi kita wakaf jadi wassalam. Sallallahu wa sallama wa sallam kita berhenti. Adapun selawat tarawih itu sallallahu wa sallama alaih. Kenapa tak wasallam alaih? Sebab kita bukan wakaf pada wasallam, kita wakaf pada alaih. Jadi sallallahu wa sallama alaih. Kita wakaf alaih. Bukan sallallahu wa sallam alaih wa sallim alaih. Ada betul belakang tu. Nak sallallahu wa sallama alaih. Ni kadang-kadang masjid masa tarawih tu gok selawat tu di buh dinding no. Wa sallama alaih di buh baris terang-terang no. Takut baca tak betul. Wa sallam, wassalam tu wakaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wakaf. Ni wa sallama alaih. Ni salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikr ghafilun. Selama mana mengingati akan dikau ya Allah oleh orang yang ingat, dan selama mana lupa daripada mengingati akan engkau ya Allah oleh orang yang lupa. Selama mana orang ingat akan Allah, selama mana orang lupa akan Allah, selama-lama lah. Orang ingat akan Allah, orang lupa akan Allah, selama-lama. Kita mohon kepada Allah, Allah beri rahmat dan kesetaraan atas Nabi SAW dan keluarga dan sahabatnya. Doa kerahmatan selama-lamanya. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Mudah-mudahan mereda Allah Ta'ala daripada sahabat penghulu kami Nabi Muhammad SAW sekaliannya. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan memada akan kami oleh Allah, dan sebaik-baik tempat berserah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah, memada akan kami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab segala-galanya daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal azim 3 kali. Ni subuh ni. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi. Allah ya Latifu ya Wafi, ya Karimu antallah. Pandai? Anda dah? Ya Latifu ya Kafi. Orang muda kita dah anda dah ni. Tahu dah ya Latifu ya Kafi. Subuh lah ni kapur-kapur baca. Apa subuh lah. Dah apa subuh nak bagi jabat dah. Tak sempat nak wirid. Nak atur anak sekolah lagi. Lepas tu nak pergi pejabat lagi. Tak sempat lah kita nak bacanya. Kadang-kadang masjid hok pecing-pecing pun tak baca-baca. Nak pergi ke mana tak tahulah. Orang muda nak pergi jabat, orang pecing nak pergi kedai kopi. Pagi sekelamin duduk kedai kopi. Dah. Anak-anak tak ada rumah. Nak buat apa-apa tak ada lelah. Dan nak buat apa-apa tak ada lelah. Kalau setakat makan 2 orang tak ada lelah. Lepas tu pergi kedai kopi pagi-pagi. Biasalah gitu. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafidu ya Syafi. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafidu ya Syafi. Allah ya Latifu ya Wafi, ya Karimu antallah. Wahai Tuhan yang lemah lembut, wahai Tuhan yang mencukupi, wahai Tuhan yang menjaga, wahai Tuhan yang menyembuhkan, wahai Tuhan yang memadai. Ni. Wahai Tuhan yang menyempurnakan, wahai Tuhan yang mulia. Kemudian la ilaha illallah 10 kali. La ilaha illallah ni ingat tak? Cara mana dia baca la ilaha illallah? Dibaca dengan panjang lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak jumpa dah? Suka. Tak jumpa dah? Dah laju 10 kali je ni. Laju tu 100 kali. Laju 100 kali. Masa saya duduk pondok dulu, almarhum tugu sayanya, tak ada lah 10 kali ni hok anjur ni. Allah ya Latifu ya Kaf, Allah ya Latifu ya Wafi, ya Karimu antallah, la ilaha illallah. Laju lalu. Sebab tugu tahlil 100. Bukan 10 gini lah 100. Jadi laju lalu lah. Hak ni 10 ni. 10 dia tahlil la ilaha illallah. Sebab dia ada kelebihan pula memanjangkan la tu. La ilaha illallah. Allah tu kan panjang kan? La ilaha illallah. Allah kan alif lam lam alif ha. Panjanglah. La ilaha illallah. Cukup je 10 kali Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'asu insyaallahu ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karamih. Kalimatu haq, la ilaha illallah, kalimah yang sebenar, alaiha, atas kalimah ni lah nahya, kami hidup, wa alaiha namutu, atas kalimah la ilaha illallah ni lah kami mati, wa alaiha nub'asu, dan atas kalimah la ilaha illallah ni lah kita akan dibangkitkan.
Kalimah la ilaha illallah. Tapi kalimah la ilaha illallah bukan hanya di lidah. Kalimah la ilaha illallah serta di akidah kita, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Dan ditambah pada wirid sembahyang maghrib dan subuh, dahulu daripada Allah muntasalam. Allah muntasalam lepas dah. Ini balik semula daripada sebelum Allah muntasalam hingga akhirnya akan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak dalam kitab ni selepas daripada maghrib dan selepas daripada subuh. Lepas dari maghrib dan juga lepas dari subuh. 10 kali. 10 kali. Lepas maghrib dan lepas daripada subuh. Terutama sekali lepas daripada sembahyang subuh. Terutama sekali selepas daripada sembahyang subuh. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan setengah riwayat Nabi baca ni pada selesai sembahyang, bukan lepas maghrib, subuh maghrib saja dah. Tiap-tiap lepas daripada sembahyang hok baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca dengan Allahumma la mani alima a'taita. Itu hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Batu setengah pandangan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni tiap-tiap lepas daripada sembahyang 5 waktu. Tapi terutamanya selepas daripada sembahyang subuh. Orang kita ni lepas dari sembahyang subuh dan juga lepas daripada sembahyang maghrib. Dalam matan Al-Jami' As-Saghir mengatakan bahawa selepas dia selesai sembahyang fardu, tiap-tiap lepas dia sembahyangnya baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiap-tiap lepas dia sembahyang. Tapi terutamanya lepas dia subuh dan lepas dia maghrib baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah esa. Wahdahu, hal kada esa. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah esa. Ni kita esa 3 ni. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah esa lah. Wahdahu, hal kada esa. Iyalah. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Mana apa? Esa. Ini 3 keesaan. Esa pada zat, sifat dan perbuatan. Terutama sekali esa pada perbuatan. Terutama sekali mengesakan Allah pada perbuatan tu. Wahdaniyah pada af'al tu. Hak tu yang nak kena fokus. Tidak mensyirikkan Allah pada af'al. Tidak mensyirikkan Allah pada zat. Orang Islam tetap dah Allah Ta'ala jua Tuhan. Takkanlah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengesakan Allah pada af'al, yang berlaku semuanya perbuatan Allah, ni kena mati molek. Apa yang berlaku semuanya perbuatan Allah? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku yang ianya adalah keesaan Allah pada perbuatan dengan bahawa ianya perbuatan Allah. Apa yang berlaku yang ianya perbuatan Allah? Apa yang berlaku? Yang ianya keesaan Allah pada af'al. Hanya Allah yang perbuat. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Tak ada nak sebut. Tak ada nak sebut itu ni. Apa yang berlaku yang ianya perbuatan Allah?
Segala-gala. Apa? Tak payah tanya dah apa. Contoh. Tak payah contoh dah. Sebab apa? Segala-gala. Sekalian. Apa dia segala-gala? Apa dia sekalian? Apa dia lagi nak apa-apanya? Dan sekalian. Kalau sebahagian bukan perbuatan Allah, apa dia sebahagian yang perbuatan Allah? Apa dia sebahagian bukan perbuatan Allah? Akan cerita molek. Sebab ada dua tu. Satunya perbuatan Allah, sebahagiannya bukan perbuatan Allah. Apabila sekalian, segala-gala perbuatan Allah, apa? Contoh. Itu, ini, tak itu ini dah. Semuanya perbuatan Allah. Yang berlaku di kita ni, gerak diam, Allah buat. Nadi kita bergerak, Allah buat. Jantung, paru-paru, buah pinggang kita berfungsi, Allah buat. Darah kita mengalir, Allah buat. Mata kita buka, berkelip, Allah buat. Kita nampak, Allah buat, bukan mata yang buat. Kita dengar, Allah buat, bukan telinga yang buat. Itulah. Itu segala-gala. Tak mana nak jawab, tak mana nak cerita lah kita, sebab tadi nak cerita dah. Sekalian, segala-gala. Cuma kadang-kadang sekalian segala-gala tu kena contohkan juga. Sekalian, hak besar-besar. Hak berlaku di langit. Berlaku siang, berlaku malam. Hak tu. Betul lah, perbuatan Allah. Dah berlaku di bumi. Perbuatan kita sendiri. Allah beri kuasa dah kita. Allah tak buat dah. Dah mana kata sekalian perbuatan Allah. Dia kena tukar lah. Sekalian yang besar-besar, yang berlaku di langit, perbuatan Allah. Kena gitu. Sekalian yang besar-besar, yang berlaku di langit, perbuatan Allah. Ada, tak ada. Sekalian berlaku di bumi, berlaku di langit. Perkara baik, perkara jahat, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, yang zahir daripada perbuatan manusia, yang zahir daripada perbuatan jin, yang zahir daripada perbuatan malaikat, yang zahir daripada perbuatan syaitan, yang zahir daripada perbuatan binatang, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati. Selain dari Allah, makhluk lemah, tidak ada sebarang perbuatan. Kan malaikat banyak perbuatan dia kan? Itulah perbuatan Allah. Malaikat meniupkan ruh, itulah perbuatan Allah. Malaikat mencabut ruh, itulah perbuatan Allah. Mencatat kebaikan, mencatat kejahatan, itulah perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kita duduk, perbuatan Allah. Tak jatuh, tak terbalik, perbuatan Allah. Kita gerak, perbuatan Allah. Bergerak baju kain di tubuh kita, baju seluar di tubuh kita, Allah yang gerakkan baju seluar di tubuh kita. Kopiah kita bergerak, cermin mata kita bergerak, dompet duit kita bergerak. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan. Tapi di rahsia hati kita, perbuatan kita tak ada salah. Sebab kita orang awam, basirah kita tidak terbuka. Mata basir ni mata hati. Basar mata kepala, mata lendir orang panggil. Ya, basar mata kepala, mata lendir. Apa jadi lendir? Kalau mata kepala sebab mata duduk di kepala. Kalau mata lendir basar ni mata ni. Basirah mata hati. Mata hati orang yang ada maqam, kedudukan di sisi Allah, maka cerah mata hati dia. Hati mereka hanya memandang kepada af'al perbuatan Allah. Kita hanya berpegang yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah, tetapi di mata hati kita, perbuatan kita belaka. Tak ada salah apa pun. Tak ada salah apa pun. Nak faham molek sini. Kita cerita pegangan ni. Bukan cerita kena ingat, kena rasa, kena mari, kena pandang, kena hadir, kena menjiwai. Itu bukan. Itu bicara bab maqam haqiqah, maqam awliya. Itu kan bicara bab pegangan. Kita bicara bab pegangan. Kita berpegang semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di hati kita, kita lupa akan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah. Yang kita duk bercakap, kita belaka buat pun tak ada salah. Itu hanya percakapan asbab sahaja, tak ada salah.
Gerak diam kita yang gerak diam, bangun duduk kita yang bangun duduk, buat itu buat ini kita belaka yang buat itu buat ini, tak ada salah apa pun. Tapi pegangan kitanya yang berlaku tu adalah keesaan Allah pada perbuatan, tu pegangan kita. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mana mensyirikkan Allah pada perbuatan? Perbuatan yang berlaku tu perbuatan makhluk sendiri, perbuatan hamba sendiri, perbuatan manusia sendiri. Sebab Allah letak dah kuasa, tenaga, keupayaan pada tubuh hamba, pada tubuh manusia. Dengan kuasa itulah hamba yang menjadikan perbuatan hamba sendiri. Itulah dipanggil Mu'tazilah Qadariyah, yang khilaf sama ada iman dia tidak sah, kafir ataupun dosa besar. Tapi yang pastinya itu akidah yang mensyirikkan Allah pada af'al, pada perbuatan. Kita ahli sunnah, kita berpegang Allah memang di tubuh kita Allah letak upaya, Allah letak kuasa, Allah letak tenaga. Sebagaimana tubuh kita ni makhluk, upaya, tenaga, kuasa yang Allah letak tubuh kita pun makhluk. Makhluk lemah, tak bekas sama sekali. Saat gerak diam kita tetap balik kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Walaupun kita wajib berpegang, hamba ada peranan, namanya ikhtiar dan usaha, pilihan dan perbuatan. Tetapi ikhtiar usaha hamba tetap balik kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba memilih perbuatan Allah, terdetik di hati pun perbuatan Allah. Bukan hamba berusaha diri usaha hamba itu perbuatan Allah, berkelip mata bergerak nadi hamba pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid kita. Itu tauhid kita. Kalimat tu tauhid itu. Atas kalimat tauhid kami hidup, kami mati, kami dibangkitkan. Kalau kita baca tadi, serta di lidah dan di i'tiqad. Mentauhidkan Allah pada zat, sifat dan pada af'al, pada perbuatan. Itu kena kemah molek tu. Bab tauhid, bab pegangan, kena peringat pula. Itu pegangan i'tiqadiyun, dia panggil pegangan. Bukan syuhudiyun, bukan zauqiyun. Syuhud ni pandang basirah mata hati aulia. Syuhud pandang di basirah. Zauqiyun kecap rasa di basirah para aulia. Itu bukan cerita bab i'tiqad. Itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali campur antara i'tiqad dengan syuhud, pembicaraan bab maqam aulia. Dan kita hikam syarah takku pula manisnya. Dan kita hikam dalam mata hikam, dalam mata hikam. Dalam mata hikam min antara sekandarinya, syattana baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaih. Syaitan dengan makna ba'udah di siap blok syargawi. Syaitan jauh perbezaan antara yang mengenal Allah dengan Allah, dengan yang mengenal Allah dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah dengan Allah itu maqam aulia, hak syuhudiyun tadi tu. Dengan mereka mengenal Allah dengan berdalilkan makhluk Allah, ni hak peringkat syariat ni jauh perbezaan, memang jauh sangatlah. Bagi kita bicara i'tiqadiyun, pegangan permulaan agama, itu syuhudiyun, syuhud peringkat aulia. Jadi peringkat awam kita dengan peringkat aulia dekat-dekat ke? Sikit je nak jadi wali kita. Oh, jauh jelak lah. Panggil tak dengar, panggil tak. Jauh jelak, jauh sangat. Tapi karuknya ajaran timbul sekarang dicapu antara dua tu. Kena ingat tu. Kalau cerita tu berpegang, kena ingat, kena rasa, kena hadir. Tu bukan lalu dah. Bukan lalu dah. Tu biasa orang beritahu tu. Orang beritahu baca kitab tauhid, tapi huranya hura syuhudiyun zauqiyun, tu karuk. Itu guru yang tidak mursyid, guru yang salah. Kita hura pegangan lah. Kita berpegang, tapi di hati tak rasa pun Allah. Tidak diwajibkan kepada kita. Dia punya perangkap dia, nak rasa Allah, nak pandang Allah, ikutlah zikir puak mereka. Zikir seminggu dua boleh rasa Allah dah, dia kata. Ni hok jalan yang karut marut belaka ni.
Dia perakat lah pula kemudian saya ikut zikir dia. Itu cara dia memerakat orang. Ini semua jalanan yang terpesong belaka ni, bukan jalanan yang sebenar. Ini bicara hanya pegangan. Wahdaniyah pada af'al semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Apa semua segalanya tak payah cerita dah. Yang berlaku semuanya adalah af'al perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita hidup setiap saat ni Allah buat, bukan udara yang buat, bukan napas yang buat. Kalau zahir kok sesak napas, orang mati-mati kena serangan jantung tu kan, sesak napas, matilah dianya. Yang kitanya bernapas molek, hiduplah kitanya. Itu hanya pada zahir. Hakikatnya hidup kita, mati kita af'al Allah, perbuatan Allah. Tapi kalau tercakap sebab tak ada salah pun. Kenapa dia mati? Dia kena serangan jantung. Kenapa dia mati? Kerana dia sesak napas. Itu hanya cakap sebab, tak ada salah. Tercakap tak ada apa-apa pun. Pegangan semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Karut pun ada juga. Dah cakap sebab langsung. Cakap syirikmu, tak ada Tuhanmu, kafirmu. Allah mujulah sampai cepat ke hospital. Orang cakap dah kan, ada kata kalau siapa lambat dengan cedera parah seumpama tu, matilah dia. Kita cakap pun ada kata. Ada kata dengan kecederaan seumpama tu, kalau lambat sampai hospital, matilah. Tapi cepat-cepat di hospital, doktor sempat menyelamatkan nyawa dia. Oh, doktor power, boleh menyelamatkan nyawa orang, boleh menghidupkan orang. Cerita asbab tak ada salah Macam bila anak dia kena apa-apa kemalangan kan, mak ayah minta doktor selamatlah kalau anak saya doktor. Ya Allah lah, apa nak cakap doktor, tak ada apa tu. Itu hanya minta atas dasar itu usaha selamatkan anak kami, anak doktor. Mana macam doktor lah atas nama asbab. Hati dia bergantung pada doktor, itu bab tawakul, bab tasawuf dia tak ada. Dia kena berserah kepada Allah, itu tasawuf. Tapi kalau hati dia hanya bergantung pada doktor, tidak berserah kepada Allah, dia tak ada taat batin, bukan tak ada pegangan. Tawakul, berserah kepada Allah, itu taat dalam, taat hati. Ada ni. Pegangan, pegangan tu tak ada, bukan doktor tu yang menghidupkan, bukan. Itu bab lain pula. Tak ada taat batin, itu bab lain. Pegangan tetap dah. Hak dia cakap doktor tu, doktor cakap asbab, tak ada salah. Kan biasa gitu kan, bila kecemasan kena pada anak-anak, kan tengok tua dia macam mana. Dengan doktor tu macam Allah. Kalau tengok kok macam Tuhan doktor ni. Dah mak ayah kan, bila anak dia kena apa-apa kan cemas tu, dia tuju ke doktor tu. Mana kalau orang kafir, doktor tu Tuhan dah. Kalau kafir lah. Kalau kafir memang doktor tu lah Tuhan dia. Tapi kalau orang Islam dah. Tapi kalau kafir memang doktor tu Tuhan dia. Dari tomoh gitu. Orang kafir memang tu Tuhan dia pun. Dia banyak Tuhan kan orang kafir ni. Tapi kalau cakap tu orang Islam, dah. Tapi cara dia merayu ke doktor tu lah, Allah kata sungguh benar lah. Dah anak tu je ada. Anak-anak tu je ada. Nak beranak ramai, takut rosak body. Kan beranak ramai rosak body kan. Nak jaga body. Tapi beranak ramai. Bila beranak seorang, dua orang, apa berlaku apa-apa, macam mana dah lah. Nak beranak semula, body kecut dah, tak jadi dah. Masa body tengah subur gitu, nak jaga body, tak beranak banyak-banyak. Seorang padang lah. Dua, sepasang padang lah. Sepasang padang lah. Bila tak ada kemudian,
Nak beranak pula, body kecil dah, tak jadi dah. Apa ni? Mak ayah 2 orang, anak 2 orang, bertambah dak manusia. Ada ni. Mak ayah 2 orang. Mati tinggal anak 2 orang. Tu kalau anak tak mati. 2 orang. Mana apa ni? Tak bertambah lah. Ingat dulu kan? Ingat dulu. Singapura. Singapura kan anak 2 orang je kan? Nak lebih kan kena bayar kan? Dahulu. Sekarang tak dah ni. Nak beranak lebih ni nak bayar pula dah. Jadi fikir macam mana? Negara bertambah maju. Rakyat tak bertambah sebab anak 2 orang, mak ayah 2 orang, anak 2 orang, makna mati 2 orang, tambah 2 orang. Mati 2 orang, tambah 2 orang. Hak 2 orang tambah tu, kadang-kadang mati pula, tinggal seorang. Lepas tu, ni tak dah. Ni dia nak duit pula kalau nak beranak lebih. Sebab apa? Sebab dia negara bertambah maju, dia perlu pada tenaga pekerja. Akhirnya dia ambil orang luar. Belakang dia tak ada tenaga. Tak, mak ayah 2 orang, anak 2 orang. Ya sungguh kalau orang tak ada anak bila kena ujian kecemasan, gitulah. Kalau kita tengok kau. Biar orang Islam ni orang Islam. Cara dia dengan doktor tu. Ada pegangan dia tetap Allah Ta'ala. Bisaah tu memanglah tawakul pun tak ada kepada Allah. Hanya bergantung kepada doktor semata-mata itu. Tak ada taat batin, maksiat batin. Bukan berkait dengan pegangan. Pegang tetaplah sekalian berlaku af'al perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyah pada af'al. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada af'al. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Milik bagi Allah kerajaan dan juga milik bagi Allah kepujian. Yuhyi wa yumit, menghidup oleh Allah, wa yumit, memati oleh Allah. Tengok, Allah yang menghidup, Allah yang memati, bukan malaikat Israel. Tu kita baca dalam sajadah tu, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Sajadah tu kan pagi Jumaat tu, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Maksud ayat tu malaikat Israel lah. Pada ni yang mematikan. Itu hanya pada zahir. Hakikinya wa yumit, dan memati ia Allah. Allah yang menghidup, Allah yang memati, bukan malaikat Israel. Jadi Quran pun sandar kepada asbab. Sebab tu kita cakap asbab tak salah. Hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa pada sampai masa dia. Allah yang mematikan. Ni wa yumit, dan memati Allah. Allah yang mematikan. Itu hakiki dia. Baik, kalau cakap asbab syirik kafir, tercakap malaikat ya, malaikat menurunkan wahyu, malaikat menurunkan rezeki, malaikat menurunkan hujan, malaikat mencatat kebaikan dan kejahatan, malaikat yang tanya di alam barzah, malaikat yang jaga syurga dan neraka. Tu sandar pada asbab belaka tu, makhluk. Makhluk tak ada bekas, kafir yang jadinya. Quran pun sandar pada asbab. Tapi dulu memang di tempat kita ni ada pengajian salah, pengajian yang sangat-sangat salah. Cakap asbab dikafirkan, disyirikkan. Maka anak-anak murid dianya, orang cakap asbab, mu ni tak ada Tuhan, mu ni kafir, mu ni. Siaplah. Man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan mukmin yang lain, maka dia tu jatuh kafir. Ada ni. Bukan berdosa haram saja, tapi dia tu jatuh kafir. Waliyazabillah, kekal neraka selama-lamanya. Kih benda? Kerana dia mengkafirkan orang yang hanya cakap asbab, yang tak salah pun, kan dia belajar dengan guru yang salah. Dia cakap kan, dia cakap dia pegang dia berkafir. Tadi kan doktor-doktor tu, dia pegang dah. Itu hanya bercakap asbab. Macam kita bercakap malaikat lah. Malaikat itu, malaikat ini, malaikat buat itu, malaikat buat ini. Itu semua dipanggil cakap asbab. Hakikinya af'al perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ya Allah atas satu amat kuasa. Qadir, sirah mubalaghah, yang amat kuasa. Allah yang amat kuasa lah yang menjadikan segala-gala perkara. 10 kali. Ni sebelum daripada baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ni. Kita biasa bacanya lepas dia istighfar. Lepas istighfar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Dalam kitab ni lepas subuh dengan lepas maghrib dengan lepas subuh. Dan setengah kitab tiap-tiap lepas daripada semayang 5 waktu. Kalau 10 kali seumur ni masa saya mengaji dahulu, pondok pasti tumbuh. Memang 10 kali seumur. Kalau pondok pasti tumbuh, wirid dia penuh lah. Sampai ke amanar rasul syahidallah kulillahumma malikal mulk labih. Kalau pondok tumbuh 5 waktu sama je. Adapun saya mengaji di pondok Kerandang, lepas maghrib lepas subuh je, panjang. Lepas zuhur, lepas asar, lepas isyak, istighfar, baca Allahumma antas salam, la ilaha illallah, tak baca. Lepas sini pun lepas maghrib lepas subuh je. Ada kitab kita ni tak baca la ilaha illallah la syarikalah. Tunggu baca 10 kali hanya lepas maghrib dengan lepas subuh je. Lepas zuhur, lepas asar, lepas isyak, istighfar 3 kali. Kemudian sambung dengan Allahumma antas salam, Fatihah, wa ilahukum, kemudian ayat kursi. Habis ayat kursi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 ataupun 34. Tu biar hak saya mengaji di pondok Kerandang lah. Tapi kalau pondok pasti tumbuh, di wirid penuh, tiap-tiap 5 waktu, lepas 5 waktu semayang. Termasuk lepas semayang isyak. Termasuk isyak malam Ramadan tarawih sekalipun. Isyak malam bulan Ramadan tarawih. Wirid isyak penuh. Wirid isyak penuh. Baca penuh tunggu. Sampai ba'diyah isyak. Kemudian main tarawih. Tunggu sembahyang tarawih. Doa iftitah sepenuhnya sampai ke wa'ana minal muslimin. Baca Fatihah selesai. Sebelum tunggu baca surah, tunggu diam satu Fatihah. Tiap-tiap rakaat 20 rakaat. Pukul 11 baru siap. Tu bola Ramadan. Tak suka kita. Kalau kampung kita tak lakulah. Pukul berapa boleh balik? Kita kampung masjid kampung kamu balik pukul berapa? Cepat-cepat. Nak pergi juga situ. Ada makan kedok. Ada makan pula. Tu hak laku. Tapi di pondok pun, pondok Tumbuh, dia ada beberapa surau. Kalau surau tu, kalau masjid pukul 11, surau tu mungkin dalam 10.30. Bukan cepat juga, tapi taklah sepanjang masjid. Dia ada surau. Jadi kalau budak-budak ni banyak pergi surau. Ada ni. Kalau kau tua-tua tukar, banyak pergi masjid. Ada ni. Hak budak-budak gagah ni pergi surau, nak balik cepat sikit lah, 10.30 kita boleh balik, 10.40 boleh balik. Masjid lambat. Hak masjid ni hak tukar. Aku tua-tua tak ada. Aku tua-tua nak pergi surau. Dia tak pergi surau. Kau mana pergi duduk masjid? Kalau tengok kau, orang tua lagi surau. Bertungkat dah tu, payah dah tu. Ada. Ada ni. Tu betul-betul Ramadan. Wirid sepenuhnya tiap-tiap 5 waktu sembahyang. Tapi yang kitab kita ni lepas maghrib, lepas subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Syahdan, maka sunat membaca sebarang doa, kemudian ada wirid ini. Sunat berdoa pula. Sunat baca doa. Dan sunat memulai tiap-tiap doa dengan bismillah dan alhamdulillah dan selawat dan salam ala Rasulillah. Itu gitulah adab kita berdoa. Bismillah permulaan, alhamdulillah
Kemudian selawat dan salam. Dan disudahi akan diakan doa dengan selawat dan salam ala Rasulillah. Di awal ni selawat salam, di akhir doa pun selawat dan salam. Dan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ada di awal doa, alhamdulillah ada di akhir doa. Ada ni. Yang mana alhamdulillah itulah kepala kepada doa. Ada ni. Afdalu zikri la ilaha illallah. Afdal doa alhamdulillah. Alhamdulillah satu doa yang besar. Alhamdulillah kita memuji Allah, bukan meminta kepada Allah. Memuji itulah sebenarnya kita meminta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Sebab apa? Segala-gala hak dia belaka. Apa benda tu? Kita nak tu. Kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak ni? Macam orang lah kadang-kadang dipuji satu-satu benda, Allah comel, lebak, molek. Apa tu? Puji saja. Naklah seperasti. Tapi nak minta gitu tu segang kau. Oh molek sungguhlah. Buah pun molek. Lepas tu maksudnya apa? Sama juga. Dia puji ni alhamdulillah bukan hanya pujian. Doa bukan ianya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ni masuk syurga ada lagi alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir seruan ahli syurga alhamdulillah lagi. Syurga alhamdulillah laginya. Syurga ada lagi zuhud? Tak ada dah. Kena zuhud lagi. Maksud syurga nak zuhud, nak makan sikit. Syurga ada zuhud? Tak ada dah. Syurga ada sabar? Tak ada dah. Syurga ada tawakul? Tak ada dah. Ni. Tapi alhamdulillah masih lagi ada di dalam syurga. Itu tingginya alhamdulillah. Pujian, doa, dan ia juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir kesudahan seruan ahli syurga alhamdulillah. Itu ayat Quran tu. Cuma orang sekarang berdoa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tu tukar, tak boleh gitu. Akhir seorang kami tambah wa akhiru da'wahum. Dan akhir kesudahan doa seruan ahli syurga. Mereka itu ahli syurga lah. Kekal ayat Quran lah. Ada orang pula dia wa akhir da'wahum da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tak ayah kau. Kekal ayat Quran faksa wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mula doa dengan alhamdulillah, diakhiri doa dengan alhamdulillah. Alhamdulillah tu doa yang besar. Jadi ini dipanggil adab ketika berdoa. Mula dengan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Akhir pula dengan salawat dan salam. Dan akhir dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula doa yang maksur, yang mangkul, yang diambil daripada Nabi yang salam itu terlebih afdal daripada doa yang tiada maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berdoalah dengan apa-apa doa sekalipun. Janji berdoa. Tapi doa yang datang dari Nabi yang salam itu doa yang lebih afdal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.